Jadi di sini pada perancangan saya insya-Allah kita akan menyentuh yang pertama kaedah fiqh yang mana yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taysir yang pertama. Seterusnya kita akan meneruskan dengan melihat sejauh manakah definisi ataupun batasannya hududul masyaqqati, sejauh manakah yang dikatakan kesukaran yang membawa keringanan tersebut. Baik. Yang seterusnya yang ketiga ialah kita akan beralih kepada kaedah yang berikutnya, iaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Baik. Dan seterusnya kita akan akhiri dengan beberapa lagi panduan-panduan yang merangkumi bagaimana kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh meninggalkan larangan. Kemudian kita akan lihat bagaimana mencegah kemungkaran itu lebih utama daripada kita mendatangkan kemaslahatan. Dan terakhir sekali kita akan mengambil faedah tentang sikap bertanya dan hukumnya dan bagaimana kita memahami dan melaksanakan perintah. Baik. Jadi pada malam ini apa yang akan dibincangkan adalah di luar daripada kitab kita ini, dan insya-Allah kita akan mengambil faedah membaca matan hadis ini dan kita akan teruskan perbincangan yang telah disenaraikan sebentar tadi. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, jika kita memerhatikan dalam cetakan kitab hadis yang ada di depan kita ini, hadis ke-9 berkenaan dengan perintah dan larangan serta binasanya umat terdahulu. Daripada Abu Hurairah dan namanya iaitu Abdurrahman bin Sakhar, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahu al-Bukhari wa Imam Muslim. Baik. Jadi hadis ini kita lihat ada tiga panduan yang utama, pokok panduan yang utama. Yang pertama ialah apa sahaja yang dilarang kita tinggalkan, manakala perintah pula dilaksanakan berdasarkan kemampuan. Dan yang ketiga adalah kita melihat pengajaran daripada kaum sebelum ini, yang mana kemusnahan berlaku kepada mereka akibat sikap mereka yang banyak bertanya soalan-soalan yang tidak sepatutnya dan perselisihan mereka dengan para nabi mereka. Baik. Hadirin hadirat sekalian, kita akan mula melihat Baik. Kita akan lihat daripada hadis ini, ulama Islam, sarjana Islam yang menekuni bidang usul al-fiqhi, mereka menghasilkan mengistinbatkan kaedah fiqh yang induk, iaitu apa dia? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Apa dia maksud dia? Kesukaran yang berlaku, kesulitan yang berlaku memberikan ruang kemudahan. Ini dia punya kaedah induk dia, formula umumnya. Baik, kita akan lihat. Baik. Kita kembali kepada tujuan syariat Islam ini. Kita kena faham bahawa tujuan syariat Islam kita ini adalah untuk membawa kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi yang kita bincang tak ada dalam buku, dia dua buku ni. InsyaAllah nanti minggu ataupun pertemuan akan datang kita akan kembali kepada kitab kita ini dan selesaikan perbincangan malam ini dengan perbincangan yang dibawa yang di luar buku ini. Baik. Jadi kita lihat tujuan syariat dibawa adalah untuk membawa kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang mutlak. Baik. Kita lihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-185. Bagaimanakah ayat tersebut berbunyi? Qul nasyaitanir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki daripada kamu kemudahan dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kesukaran. Kita lihat di sini ayat ini memberi panduan bahawa antaranya ialah syariat Islam ini nak bawa kepada kita keringanan, kemudahan dan tidak mahu kesukaran. Baik. Berikutnya dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 78, yang mana yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Yang mana mafhum menyebutkan tidak diciptakan, tidak diwujudkan dalam agama satu bentuk kesusahan, kesulitan. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala yang berbunyi, "Inna hadzal dir yusrun yassiru wa la tu'assiru."
Apa dia maksud di hadis ini? Menyatakan agama ini mudah, jangan maka permudahkanlah dan jangan dipersulitkan. Baik, kita lihat di sini, di sinilah yang kita nak nyatakan bahawa yang disebutkan sebagai rukhsah, kemudahan. Dulu kita bincangkan bagaimana orang yang berpuasa ada rukhsah untuk berbuka, kemudian untuk orang yang musafir juga solatnya boleh dikurangkan daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat dan boleh dijamakkan, serta tayamum bagi anggota wuduk yang luka. Ini kita kena faham ya. Bukan maksud kata Islam ni satu agama syariat yang begitu rigid dan tidak meraihkan fitrah. Sentiasa nak membebankan umatnya dengan sesuatu yang tidak dapat ditanggung. Maka kita lihat dalam kita nak mengangkat hadas, sekalipun jika ada luka di anggota wuduk, maka dibolehkan tayamum pada kawasan tersebut. Baik, seterusnya apa dia? Kita lihat kemaafan yang diberikan kepada najis yang sukar dielakkan. Jadi dulu kita pernah bincangkan ya. Memang perlu ada sikap teliti dan berhati-hati. Tetapi jika ada sifat was-was yang tidak dipandu oleh kaedah fiqh, maka itu akan membinasakan. Itu kita kena berhati-hati juga. Betul, kita kena teliti, jaga kebersihan, jaga suci daripada hadas dan sebagainya. Namun jika terlalu was-was dan mengabaikan panduan kaedah fiqh, maka itu boleh menyebabkan kita lemas dan tenggelam dengan sikap kita yang tidak begitu memahami yang sewajarnya. Baik, contohnya apa dia? Darah yang ada pada luka dan bisul yang sukar untuk dihilangkan sepenuhnya. Jadi kita cuba uruskan dengan semampu mungkin. Maka jika masih lagi ada yang berbaki, maka dimaafkan ya. Baik, seterusnya ini satu contoh lagi yang dibawa, mungkin tidak begitu kerap dalam situasi moden kita pada hari ini. Contoh yang dibawa adalah tanah yang ada di jalanan dan jalan tersebut ada banyak haiwan yang lalu di situ juga. Mungkin kita hari ini mungkin tak banyak tempat yang sedemikian rupa. Mungkin pada masa terdahulu ataupun di tempat-tempat lain di mana ada suatu jalan yang mana banyak binatang lain turut sama melalui kawasan tersebut. Jadi lazimnya contoh ada haiwan yang mungkin berhadas besar, mungkin juga ada najis-najis haiwan, maka di situ mungkin serpihan-serpihan yang mungkin daripada air hujan yang mercik kena pada kita, maka di situ dimaafkan ya. Baik, seterusnya kita lihat ya. Ini kita nak bawa kepada aplikasi-aplikasi lain, iaitu contoh kemaafan bagi kejahilan yang berlaku pada beberapa akad. Contoh ya, di sini dibawa bagi mereka yang masuk ke hammam ataupun tempat sauna yang mana kita tahu kan konsep di tempat sauna ni dia akan ada wap air kan, wap air. Maka di sini kalau dibawa contoh di sini dikatakan kita tidak tahu berapa banyak air yang digunakan. Jadi akadnya mungkin sekadar ikutlah peraturan kontrak dengan penyedia perkhidmatan ini, masuk sauna ni ikut apa? Ikut jam ke, ikut masuk dan sebagainya. Mungkin kita tidak tahu berapa banyak jumlah air yang kita gunakan. Maka di situ ada ruang kemaafan yang mana memang tak realistik lah kalau kita nak terlalu detail kan. Masuk ni sewa sauna ni jumlah airnya hanya 10 liter sahaja daripada wap tersebut. Okay, baik. Seterusnya contoh pada hari ini ada ruang kemaafan bagi kejahilan yang berlaku dan kita tidak mampu begitu teliti. Contohnya apa dia? Ini bulan puasa saya bagi hint. Apa dia? Buka puasa secara buffet. Kita bayar kan per head kan, per kepala. Jadi tak ada lah kata staff hotel tu dia akan pantau kita, dia check pinggan kawan ni dah ambil berapa ketul dah tak. Jadi kita dah bayar per kepala, maka lazimnya ambil sampai kenyang. Tapi kita kena beringat tak lama lagi Ramadan nak datang, ataupun bila-bila kita hadiri majlis makan sebegini, memang nikmat Allah banyak, kita syukur dan gembira, namun cuba elakkan pembaziran. Jangan terlalu seronok, terlalu gairah, ambil banyak tapi akhir sekali dibuang begitu sahaja, rasa rugi sangat ya. Baik, itu contohnya ruang kemaafan yang diberikan pada kejahilan yang kita tidak dapat kawal sepenuhnya ya. Contohnya makanan yang diambil secara buffet. Tidaklah buffet tersebut diteliti dengan begitu tepat ya, berapa ekor udang yang diambil, berapa ekor ayam yang diambil, sehingga dikira sebaik selanjutnya. Baik,
Berikutnya adalah upah kepada tukang gunting rambut. Tak kira lah orang tu rambut banyak ke rambut sikit ke, lazimnya dewasa sekepala berapa? Potong biasa, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kemudian apa lagi? Tapi kalau cukup janggut, misal jambang tu mungkin dia tambah lagi lah. Namun di sini nak yang kata sebahagian format ataupun gunting rambut ini dia tidaklah begitu teliti, dia akan timbang berapa gram rambut yang telah dipotong. Tidak kan? Jadi ada ruang yang dimaafkan. Baik. Seterusnya adalah tambang bagi penumpang walaupun berbeza saiz ataupun berat badan. Mungkin dia timbang beg kan, betul tak? Kita biasa kan di mana-mana penerbangan kan, sebelum masuk tu dia akan ada macam timbangan kan. Itu dia kira lah. Tapi bagi penumpang dia tak akan kira lah berat berapa banyak kan. Itu contoh ruang kemaafannya. Baik. Bila sebut pasal tambang bas ataupun tambang kapal terbang ni, saya tanya adalah kisah guru kita lah, almarhum Ustaz Fahmi Zamzam. Beliau jika di Malaysia, dia punya tempat pengajaran dia, pondok dia di Kedah. Dulu sekitar tahun 2007, 2008, 2009, 2010 itu dia banyak berulang-alik daripada Kedah mai ke Kuala Lumpur. Dia ada kuliah-kuliah di Kuala Lumpur. Baik. Kisah ini sangat membuka mata saya untuk dijadikan tauladan yang dibuktikan secara realitinya. Bagaimana almarhum Ustaz Fahmi ini, beliau nak jaga kehormatan, nak jaga maruah, yang mana beliau nak elakkan dirinya. Mana dah tahu kan, sebab dulu kan kita, kalau zaman dulu bas kan dia punya format dia berapa? Seat dia 2-2 kan, betul tak? 2-2. Kalau law ni dah adalah 2+1 kan. Jadi mungkin kalau kita pandai susun masa, boleh cari tiket yang dapat kursi single tu. Tapi zaman dahulu, sekitar 10 tahun yang lepas, jadi susah nak dapat macam tu. Jadi apa yang beliau lakukan, nak elakkan daripada fitnah yang berlaku, takutlah tiba-tiba ada penumpang sebelah yang duduk beliau monitor. Dia nak elakkan fitnah, maka apa yang beliau lakukan ialah beliau pilih seat sebelah tu, seat kanak-kanak. Beliau bayar, tetapi tidak ada penumpang di situ, dengan tujuan nak mengelakkan seat sebelah itu diambil oleh yang tidak sewajar. Takutlah, nak menjaga diri, nak menjaga maruah. Baik, itu sebagai contoh. Teliti ya, teliti. Baik. Seterusnya, secara dasarnya akad dan upah perlu dijelaskan dengan pasti. Dulu kita telah bincangkan dalam hadis akhlak bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita. Sungguh pun mereka adalah hamba ataupun pekerja-pekerja, maka perlu dijelaskan akad dia macam mana. Sebagai contoh kita lihat hari ini dalam urusan nak mengambil pekerja domestik daripada Indonesia, di sana ada aku janji kepada majikan yang mengambil pekerja tersebut, kena ada persetujuan yang mana tak boleh tambah kerja kepada pekerja tersebut melainkan yang telah dipersetujui dahulu. Tak boleh awal-awal kita setuju, okey, kerja dia adalah nak jaga orang sakit. Tiba-tiba bila dah mula dapat permit kerja, kita tambah. Kena cuci pinggan, kena pergi cuci pinggan rumah sebelah dan sebagainya. Tak boleh ya. Jadi secara umumnya kena ada ukuran perjanjian yang telah dipersetujui. Apa tugasnya, apa upahnya dan berikut. Baik. Seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua ataupun perbincangan yang kedua. Tadi kita sebutkan bila adanya kesukaran maka ada ruang kemudahan. Bila ada masyaqqah maka adanya di situ ruang at-taysir untuk memudahkan. Ya. Dalam situasi kita bermusafir, banyak masyaqqah yang wujud, maka dibolehkan ruang kita untuk solat jamak, solat qasar dan seumpamanya. Baik. Jadi kita dah lihat di sini apakah batasannya tersebut. Jadi kita kena faham hal ini, kerana kalau kita salah faham konsep maka berlakunya kesilapan kepada kaedah aplikasi ini. Secara umumnya setiap ibadah ini adanya orang kata apa, taklifan ini orang kata apa, secara umumnya memanglah ada kesukaran yang perlu dihadapi. Tetapi tidak bermaksud itu secara automatiknya akan menggugurkan kewajipan. Kita lihat di sini. Bila puasa,
Siapa puasa yang tak pernah rasa haus dan dahaga? Semua orang akan rasa kesukaran, iaitu haus dan dahaga. Tapi itu tidak bermakna secara otomatiknya dia kata, oh ini masyaqqah, kalau puasa nanti saya haus, saya dahaga, terus otomatik tertanggal kewajiban tersebut. Tidak. Namun di sana ada ukuran-ukurannya, masyaqqah yang dibolehkan untuk seseorang itu berbuka puasa, ya, ataupun tidak berpuasa. Umpamanya bagi mereka yang bermusafir, ya, baik. Seterusnya, haji memang ada kesukaran. Contohnya apa dia? Perjalanan yang jauh, ya, perjalanan yang jauh. Kemudian perlu meninggalkan ahli keluarga di rumah di Malaysia, ya. Jadi di sana pun ada kesukaran. Namun kena teliti, kena lihat keadaan bagaimana. Jika kemudaratan itu benar-benar mengancam nyawa, umpamanya mungkin dalam dekad dan kurun sebelum ini, yang mana contoh pengangkutan itu lebih memerlukan taktikal yang banyak, kena berlayar umpamanya daripada tanah Melayu berlayar ke tanah Arab, ataupun mungkin daripada negara-negara yang sekitar Arab Saudi, perlunya perjalanan yang mengambil masa yang lama. Ini contoh pada masa yang lepas. Kemudian dalam perjalanan tersebut memang telah dimaklumi bahawa adanya ancaman pengganas di perjalanan tersebut. Maka perlu diambil kira aspek tersebut. Adakah dia menjadi masyaqqah yang menggugurkan kewajipan haji pada waktu tersebut. Sama juga masyaqqah yang sangat realiti baru-baru ni kan, zaman COVID-19, ya, yang mana gugurnya kewajipan pada tempoh masa tersebut kerana masyaqqah, untuk mengelakkan transmission ataupun outbreak COVID tersebut. Baik, di sini kita nak faham ada dua bentuk kesukaran ataupun dua bentuk masyaqqah yang wujud. Yang pertama ialah masyaqqah yang kecil, yang biasa, dan yang kedua adalah masyaqqah yang besar ataupun yang bersifat masyaqqah tambahan, zaidah. Masyaqqah yang kecil ni umpamanya apa dia? Mengantuk waktu subuh. Semua orang mengantuk waktu subuh kan? Betul tak? Kan siapa tak mengantuk waktu subuh? Kalau mereka yang dah establish dia punya jadual dia, biological clock dia dah rutin dia kan? InsyaAllah, alhamdulillah rezeki pada dia. Dia dah establish waktu sekian-sekian dia dah mula tidur. 10 malam dia dah mula tidur. Maka dia dapat quality sleep. Pukul 4, pukul 5 automatik badan dia dah segar dan boleh bangun. Itu rezeki dia. Namun secara lazimnya kita manusia yang biasa ini akan adanya perasaan mengantuk, rasa mengantuk. Maka itu adalah kesulitan, kesukaran yang kecil, yang mana tidak menggugurkan ataupun tidak memberikan ruang kemudahan untuk solat. Itu kena faham. Kemudian sakit kecil seperti pening kepala, pening sikit saja terus tak mau semayang. Tidak, itu adalah kesukaran yang kecil. Baik. Kesukaran yang besar ni macam mana? Masyaqqah zaidah. Tadi kita sebutkan umpamanya mereka yang pergi haji, namun dalam perjalanan haji itu ada risiko rompakan, adanya risiko serangan udara, ya? Serangan udara ni sangat jelas kan. Dulu kita pernah lihat kes pesawat MH17 ditembak jatuh. Itu satu bentuk contoh yang kita melihat. Kemudian COVID yang telah kita jelaskan, maka itu menunjukkan bahawa ada dua jenis kesulitan, sama ada yang biasa ataupun yang bersifat zaidah, tambahan. Maka yang tambahan inilah yang perlu dimasukkan dalam consideration. Adakah itu yang membawa kepada kemudahan at-taysir? Baik. Okey, jelas ya. Itu tadi kita rangkumkan balik. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan akan membawa kemudahan. Kaedah yang lain menyebutkan idza dhaqa al-amru ittasa'a, idza ittasa'a al-amru dhaqa. Bila adanya kesulitan, kesempitan, maka diluaskan syariat ini. Bila dah luas pula, dia akan kembali ditelitikan, diketatkan, ya. Baik. Berikutnya adalah kaedah al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Perkara yang mudah tidak akan digugurkan semata-mata kerananya ada perkara yang sukar. Maksudnya di sini tadi kita dah bincangkan,
Bila adanya kesukaran, maka syariat memberikan kelonggaran. Adanya kesukaran semasa bermusafir, diberikan kelonggaran untuk jamak, untuk taksir, untuk qasar. Adanya kesukaran akibat bekalan air yang berlaku, air yang wujud yang ada semata-mata cukup untuk minum keperluan-keperluan asing yang ada, maka dibolehkan tayamum. Anggota yang cedera tak boleh kena air, maka dibolehkan untuk tayamum. Baik. Namun di situ al-maisur la yasqutu bil ma'sur, di sini nak menjadi panduan kepada kita, benda yang senang tak boleh automatically gugur kerananya adanya benda yang sukar. Okey, saya nak buat contoh di sini apa dia? Contohnya, contohnya di sini adalah umpamanya kita ada anggota badan, anggota wuduk yang cedera, yang luka. Satu sahaja. Jadi yang lain itu adalah kita sifatkan sebagai yang senang, al-maisur. Jadi maksudnya di sini adalah contohnya tangan kanan sahaja yang luka, yang tak boleh kena air. Maka yang lain itu kita laksanakan wuduk seperti biasa, cumanya untuk kawasan tangan itu sahaja yang digantikan dengan tayamum. Bukan maksud kata tangan ni tak boleh kena air, terus seluruh tubuh badan kita tak buat wuduk, kita tayamum sahaja. Tidak sedemikian. Contoh yang lain, umpamanya di suatu peristiwa darurat sangat, ada pakaian yang cukup-cukup sahaja. Cukup-cukup lah. Ni kita buat contoh untuk muslimin lah. Pakaian yang ada di situ, dia hanya ada cukup, memang cukup-cukup untuk tutup aurat dia. Jadi untuk tujuan tersebut, memang ada masyaqqah, kesukaran. Kain yang wujud hanya cukup untuk tutup aurat, maka kawasan yang akan tutup tu kawasan yang aurat lah. Umpamanya berapa meter kan. Jadi dia tak boleh, dia nak tutup antara tengah paha sampai ke dada, tak boleh. Jadi dia kena arrange, kena adjustkan kain tersebut untuk tutup daripada pusat sampai lutut. Maksud kata memang kesukaran wujud, tetapi tak boleh sewenang-wenangnya kita abaikan. Kena tutup aurat. Walaupun kain tu ada 1 meter saja, memang kena tutup antara pusat sampai lutut. Tak boleh kain tu dia adjust nak tutup daripada tengah paha sampai ke dada, tak boleh. Dia kena tarik supaya tutup yang wajib tu. Itu adalah contoh kita nak bawa, yang mana benda yang mudah ini tidak akan jatuh, gugur automatik kerana benda yang sukar. Baik. Contoh yang lain macam mana? Contoh yang lain adalah apa dia? Tadi wuduk kita dah bawa contoh, pakaian, kemudian nafkah berdasarkan kemampuan. Pernah dibincangkan secara akademik ataupun secara teorinya dalam kita menghadapi kegawatan ekonomi baru-baru ini, 2-3 tahun lepas, memang semua orang terjejas pendapatan akibat lockdown dan seumpamanya, maka memang wujud kesukaran di situ, tetapi tidak bermaksud kita mengabaikan nafkah yang wajib diberikan. Perlu dikeluarkan berdasarkan kemampuan. Baik. Berikutnya ialah sesiapa yang mampu ubah kemungkaran, dia kena lakukan mengikut kemampuan yang dia ada. Setidak-tidaknya dia mengurangkannya. Bincang pasal hal ini, kita kena ingat balik, kita sebagai orang awam, kita bukannya penguat kuasa yang dapat kuasa. Itu kena beri perhatian. Sebab zaman sekarang ni zaman orang suka buat rakaman kan, dan disebarkan untuk tujuan konten. Jadi berhati-hati. Kena berhati-hati. Kalau rasa kawasan tersebut kerap berlaku sesuatu perbuatan yang tidak sewajarnya, boleh jadi perbuatan jenayah, sama ada jenayah sivil ataupun jenayah syariah,
ataupun perkara-perkara yang tidak menyelesaikan kita, maka boleh masuk dalam radar kita, dapatkan nombor-nombor ataupun kontak dengan pihak-pihak penguatkuasa. Saya ada kawan saya yang sama-sama mengaji di UTM. Beliau adalah pegawai penguatkuasa di Johor, pegawai penguatkuasa agama, pegawai penguatkuasa dalam undang-undang syariah ini. Jadi mereka tu pun bergerak atas peruntukan kuasa yang ada, buat serbuan dan seumpamanya. Maka jadi kita rujuk. Tak boleh kita semangat sangat, kumpulkan kawan-kawan semua, jom kita buat satu squad. Buat squad, tangkap serbu, kita bertindak sewenang-wenangnya, pukul ke, belasah ke. Hati-hati ya. Betul, kita ada semangat nak amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar, tetapi kena rujuk balik peruntukan undang-undang yang ada. Takut nanti akhir sekali ya, takut kita pun yang salah. Umpamanya kesalahan orang tersebut kan, peruntukannya dia kena denda mungkinlah RM500 dan seumpamanya, tapi kerugian yang kita buat, kita basah dia sampai dia kena operate RM10,000, lagi rugi dia kena tanggung. Jadi kena berhati-hati ya. Baik. Dan kita kembali ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita ni dengan benda yang kita tidak mampu Kembali kepada dalil tersebut. Okey, di sini ya, boleh dibawa juga untuk pengetahuan dalil daripada riwayat Imam Bukhari, sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Beliau ada penyakit buasir. Beliau bertanya kepada Nabi bagaimana solat yang untuk didirikan. Maka Nabi memberikan panduan berdiri jika tidak mampu duduk, dan jika tidak mampu dalam keadaan berbaring. Ini menjadi dalil kepada fuqaha untuk menunjukkan tahap-tahap tersebut pelaksanaan. Ikut kemampuan, jangan paksa ya. Baik. Jadi ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan kita melainkan berdasarkan kemampuan yang kita ada. Baik. Okey, itu adalah beberapa kaedah fiqh. InsyaAllah, walaupun kita bukannya panel penasihat syariah, sungguh pun kita bukannya pegawai-pegawai pejabat mufti, tapi setidak-tidaknya kita dah dapat gambaran umum. Ya. Teringat malam ni dah bincangkan ya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur, al-masyaqqatu tajribu at-taysir. Setidak-tidaknya kita dapat gambaran umum supaya kita tak terlalu push over the limit. Okay, baik. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam erti kata yang lain, kita dapat faham bahawa perintah ataupun anjuran ibadah dalam syariah Islam ini adalah berada dalam lingkungan kemampuan manusiawi. Dalam kemampuan manusiawi. Dulu pernah saya belajar satu hadis berkenaan dengan pernah wujud pada zaman Nabi SAW. Adanya salah seorang sahabat yang beliau sangat push diri dia untuk ibadah malam, sampai ikat tali ya, supaya bila dia tak larat dia boleh berpegang kepada tali untuk mendirikan solat malam. Bila Nabi tahu perkara ini, Nabi memberikan nasihat kepada beliau. Maksud kata, kita kena raikan kemampuan. Kembali kepada apa yang pernah disebutkan di sini ya, dalam siri-siri sebelum ini kita pernah bincangkan puasa yang terbaik apa? Puasa Nabi Daud, di mana adanya alternate. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Di mana ada konsep sabar dan syukur secara berterusan, secara alternate. Dan ibadah malam yang terbaik juga adalah ibadah malam yang meraihkan tidur, bangun dan tidur semula. Kan? Tak boleh ekstrim mana-mana satu. Bangun tak tidur balik, ataupun tidur tak bangun tu. Tidur tak bangun tu kan? Itu pun ekstrim juga. Jadi kita kena strike the balance lah ya. Strike the balance. Cakap pasal solat malam ini, baru tadi ya saya dengar dalam
dalam video juga beritahu bagaimana pahala kita ni insya-Allah kita akan dapat berdasarkan kadar kesukaran yang kita tempuhi. Kenapa solat malam ni pahalanya besar? Sebab tak senang nak buat, betul tak? Bukan senang nak buat. Lebih-lebih lagi lah kan hari ni kan. Saya duduk bergurau juga kan. Saya kata ternampak lah iklan apa nama, tilam ergonomik, bantal ergonomik kan. Betul ya, tilam yang ergonomik, bantal ergonomik perlu kan supaya tak terjejas kesihatan kita kan, kesihatan saraf kita kan. Nak jaga, nak protect daripada sleep desk dan seumpamanya. Tetapi yang kita risau kalau terlalu selesa sangat, bahaya untuk kita juga. Susah nak bangun malam. Susah nak bangun malam. Okey, antara petua yang diberikan untuk kita mudah bangun malam apa dia? Ni ustaz saya pernah beritahu, dia kata antaranya adalah kita set alarm tu dan letak jauh sikit dari kita. Mungkin katil kita dekat sini, bilik air kita dekat sana. Letak dekat bilik air. Jadi bila alarm tu bunyi, kita tergerak untuk bangun dan pergi ke telefon kita tu dekat dengan bilik air. Dan alang-alang dah bangun dekat dengan bilik air, teruslah ambil wudu kan. Dia 3 ikatan yang kita nak rungkaikan untuk mudah solat malam. Apa dia? Alhamdulillah, ambil wudu dan solat. Bila buat 3 benda ni, insya-Allah kita akan lebih segar untuk beribadah. Baik, seterusnya adalah ni petua juga, beritahu minum air banyak sikit. Nanti sejaga malam untuk ke bilik air waktu malam. Tapi tak tahulah, kalau sesiapa yang mungkin situasi dia berbeza, takut dia terlepas pula lah semasa tidur kan. Jadi kena tengoklah kita ni jadi macam mana. Takut kita terlepas waktu tidur, kena cari lampin dan seumpamanya. Tengok balik strategi macam mana. Kemudian rancang waktu untuk mula tidur macam mana. Lazimnya kita memang perlukan suatu masa yang mencukupi untuk tidur, untuk badan kita recover. Baik. Selanjutnya, suka juga untuk saya bawakan petua juga ya. Ustaz-ustaz, guru-guru beritahu usaha nak membiasakan diri untuk berjaga solat malam ni, dia perlukan secara berperingkat-peringkat. Kalau ni kita ni terbangun dah lepas azan, maka cuba untuk mula bangun sebelum azan. Bila dah biasa, dah stabil, ajakkan ke belakang lagi 10 minit sebelum azan, 20 minit sebelum azan dan berikutnya. Baik, akhir kalam sebelum kita rangkumkan perbincangan tentang hadis yang ke-9 ini, antara panduan berikutnya adalah untuk kita bersungguh-sungguh meninggalkan larangan dalam agama. Kembali kepada hadis ini yang mana Nabi beritahu apa sahaja yang dilarang tinggalkan. Jelas. Maka ini kena bawa kepada panduan kita juga. Benda ni kena seimbang. Tak boleh kita bersungguh-sungguh semangat jadi ahli jamaah. InsyaAllah itu benda yang sangat baik. Alhamdulillah, tahniah, dan mudah-mudahan Allah kekalkan kita sebagai jamaah yang melazimi solat jamaah. Baik. Namun contoh yang dibawa oleh penceramah adalah di suatu tempat mereka ni dah bagus dah main solat awal, tapi sebelum masuk azan dia bersidang dulu. Dia cerita sana, dia cerita sini, dia mengata sana, dia mengata sini. Tak kena macam tu. Dah main awal tu bagus dah, dah siap berwuduk pada rumah, datang ke surau awal, tunggu jauh azan, tapi sebelum solat tu dia bersidang dekat luar sambil buat benda yang tak elok lah kan. Dia mengata sana, dia mengata sini. Itu tak kena. Itu kena dielakkan ya. Baik. Jadi bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan. Sama juga dalam situasi yang lain. Dermawan yang sangat pemurah, tapi hasilnya daripada cara yang tak kena. Main judi ya. Dia buat riba ke kan, dia dialung ke, dia mencuri barang orang. Lepas tu duit hasil tu, hasil yang haram, dia sedekahkan ke orang ni. Itu cara yang tak. Jadi kena seimbang Larangan kena ditinggalkan dan perintah Allah dilaksanakan
mengikut kemampuan. Baik. Seterusnya adalah mencegah kemungkaran lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini kaedah yang pernah dibincangkan. Bila adanya kebaikan dan keburukan, lebih utama kita nak hilangkan kerosakan tersebut terlebih dahulu berbanding nak datangkan kemaslahatan. Ya. Baik. Dan yang terakhir sekali pernah dinyatakan dalam pertemuan kita, adab bertanya. Bukan maksud kata tak boleh tanya langsung. Yang dilarang itu adalah soalan-soalan yang tidak relevan, yang tidak signifikan. Soalan-soalan yang perlu, maka kena tanya. Kena tanya. Pernah kita bincangkan peristiwa salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia akibat apa? Dia mengalami kecederaan dan dia perlu untuk mandi wajib ataupun angkat hadas. Jadi dalam kalangan mereka bagi fatwa tanpa merujuk ataupun bertanya. Jadi akibat tindakan tersebut, sahabat yang luka tadi, dia nak angkat hadas besar, dia mandi juga guna air dan kemudian dia meninggal dunia. Ini bahaya, ya. Jadi benda yang perlu, yang wajib kita kena tanya. Benda yang tak wajib itu, yang soalan-soalan yang tidak signifikan, itulah yang tidak dianjurkan. Yang tidak dianjurkan. Baik. Dan mudah-mudahan kita dapat konsep malam ini, kita dapat angka framework untuk cuba faham dan melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah itulah yang dapat dibawa untuk perbincangan. Dan alhamdulillah sungguh pun untuk hadis yang ke-9 ini telah memakan masa beberapa pertemuan. Namun kita rasa syukur kerana kita telah menyentuh perbincangan tentang faedah fiqh. Faedah fiqh. Baik, ada sebarang perbincangan, soalan? Ada? Tak ada. Jelas. Baik, akhir kalam sebelum azan sebentar lagi. Tadi saya sebut kadar pahala kita ini akan dapat berkadar dengan sejauh mana kesulitan, kesusahan yang kita alami. Kaedah ini adalah usul fiqh juga, qawaid fiqhiyah. Nak beritahu contoh kita ada pilihan nak solat sunat berdiri ataupun solat sunat duduk. Boleh, duduk boleh buat. Tetapi solat sunat secara berdiri itu pahalanya lebih banyak berbanding solat sunat secara duduk. Kerana solat sunat secara berdiri ini dia melibatkan pergerakan yang lebih banyak. Itu contoh yang mudah kita nampak. Dan ingat balik definisi sunat sebelumnya apa dia? Siapa ingat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tak buat rugi. Kalau ni saya nasihat ni saya juga lah. Semasa masih kuat ni, gunakanlah peluang sebanyaknya. Kan? Gunakanlah peluang sebanyaknya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti bila kita tutup mata nanti, kita tak rasa menyesal. InsyaAllah. Itu sahaja. Hadza wabillahi taufiq. Ada soalan? Silakan. Tak ada kaitan. Apa beza infak dengan wakaf? Infak dengan wakaf. Baik. Alhamdulillah. Baik. Infak ini adalah satu bentuk pemberian ataupun belanja yang kita keluarkan. Infak. Konsep ni secara umum lah. Secara umum. Okay? Dia boleh merangkumi sedekah, hadiah, dan seumpamanya. Okay, baik. Itu dia punya berat kan? Berat. InsyaAllah. Ya, secara umumnya infak. Baik. Namun wakaf ini dia lebih spesifik. Wakaf ini nak mudah faham ialah definisinya adalah pegangan kita terhadap harta itu dah terhenti. Umpamanya kita mewakafkan sebidang tanah untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Umpamanya masjid. Masjid kena dibina atas tanah wakaf. Okey. Asalnya kita ada hak
kepada tanah tersebut. Tetapi bila kita telah mewakafkan tanah tersebut, kita tidak ada lagi pemilikan terhadap tanah tersebut. Bukan milik kita lagi dah. Kita dah wakafkan, maksud kata tanah itu boleh digunakan oleh masyarakat. Dan wakaf ini, bila kita lihat balik hadis Nabi yang beritahu 3 sumber pahala yang berterusan dapat walaupun kita telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat, kedua doa anak yang soleh ataupun saudara-saudara Islam kita yang soleh, dan ketiga adalah sedekah jariah. Maka ulama faham sedekah jariah itu adalah wakaf. Kalau Radio Dikim dengar sebelum azan, Dr. Noh Gaduh kan, dia akan ingatkan kita tentang wakaf. Itu dah bezanya wakaf dengan infak. Wakaf ni lebih spesifik. Bila kita dah wakaf, maka kita dah tak ada lagi pemilikan terhadap harta tersebut. Wakaf kan terhenti. Dan tajuk pun ada wakaf kan, wakaf tempat mandi kan. Itu yang dapat saya katakan. InsyaAllah itu sahaja. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, pertemuan akan datang kita akan mula masuk hadis yang ke-10 InsyaAllah. Itu sahaja. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala